Penyakit kencing manis, betul ke rasanya manis? Adakah ini sejenis penyakit buah pinggang? Makanan apa yang menyebabkannya? Insulin tu apa? Berapa jenis kencing manis yang ada? Nak tahu jawapannya? Let's jom. Penyakit diabetes telah lama diterangkan dalam teks sejarah. Pada abad ke-5 sebelum Masihi, Dr. Ayurvedic perhatikan bahawa penghidap diabetik ini mempunyai kencing yang rasanya manis. Yes, dahulu kala ada orang yang kerjanya adalah rasa air kencing untuk diagnos diabetes. Tapi mujur sekali kerja ini tak kekal sebab kita boleh tengok saja semut dan lalat hurung kencing itu. Kemanisan ini juga kenapa namanya diabetes mellitus yang bermaksud kencing madu. Dan dalam bahasa Melayu pun kita panggilnya sebagai kencing manis. Selain itu, ahli perubatan zaman dulu juga perhatikan diabetik ini mempunyai rasa dahaga yang teramat. Dan dalam sejarah China, penyakit ini dikenali sebagai Shao-ke yang bermaksud dahaga yang melemahkan. Dahaga yang melampau dan kerap kencing menyebabkan penyakit diabetes ini disangka disebabkan oleh masalah buah pinggang. Namun, ini adalah tidak betul. Sebelum saya terangkan jenis-jenis diabetes yang ada, anda perlu tahu tentang gula dalam darah dan juga hormon insulin. Saya akan terangkan semudah yang boleh, harap anda boleh follow. Alright, sumber tenaga utama yang badan kita gunakan adalah karbohidrat gula asas glukos. Dalam bahasa Melayu, glukosa. Jadi tak kisah kita makan pasta ke, roti ke, nasi ke, karbohidrat yang rumit itu akan dihadam, diuraikan kepada gula asas, kemudian baru diserap melalui usus ke dalam saluran darah. So, sekarang paras gula dalam darah kita telah meningkat. Sebab itu, kita perlu utamakan karbohidrat kompleks ataupun makan dengan seimbang kerana kita perlu hadam dahulu, uraikan karbo kompleks kepada gula asas, kemudian baru ia diserap masuk ke dalam darah. Lepas tu, kalau ada protein, lemak, serat, ia membantu untuk perlahankan lagi proses itu. Jadi, gula dalam darah akan naik secara perlahan dan berpanjangan. Kalau kita ambil karbohidrat mudah seperti minuman manis, gula itu tidak perlu hadam dan diuraikan sangat, jadi mudah dan cepat untuk badan kita serap gula itu. Lalu paras gula dalam darah akan naik secara mendadak dalam tempoh yang singkat. Apabila paras gula dalam darah melebihi normal, kita berada dalam keadaan hyperglycemia. Ini tidak bagus dan boleh menyebabkan simptom seperti dahaga keterlaluan, penglihatan kabur, kerap kencing, basically simptom kencing manis itulah. Tapi mujur sekali badan kita ada hormon insulin yang berfungsi untuk tukarkan gula dalam darah tadi kepada glycogen, iaitu gula simpanan yang terletak di hati dan juga otot. Bertentangan dengan insulin adalah hormon glukagon, berfungsi untuk tukar gula simpanan glycogen tadi kembali ke gula dalam darah yang badan kita boleh gunakan sebagai tenaga. Jadi anda boleh nampak badan kita ada sistem untuk seimbangkan dan pastikan paras gula dalam darah berada dalam keadaan optimum. Kalau kita lepas makan, paras gula dalam darah tinggi, jadi badan akan rembeskan insulin untuk tukarkan glukos-glukos tersebut kembali kepada simpanan glycogen. Kalau paras gula dalam darah kita rendah, contohnya kalau kita berpuasa, tak makan, badan kita akan rembes hormon glukagon untuk tukar simpanan glycogen tadi kepada gula dalam darah yang sedia boleh digunakan, seterusnya memberikan badan kita tenaga meskipun kita tidak makan. Jelas? Okay, kalau kita lepas makan, gula dalam darah tinggi, badan akan rembeskan insulin untuk turunkan balik. Kalau paras gula dalam darah terlalu rendah, badan kita akan rilis glukagon untuk kita tingkatkan balik paras gula dalam darah tersebut. Jadi untuk diabetes ini, mereka ada masalah dari segi sistem keseimbangan tersebut. Paras gula dalam darah terlalu tinggi sehinggakan gula tersebut boleh didapati dalam air kencing. Terdapat 3 jenis diabetes. Pertama sekali adalah type 1 diabetes. Ini adalah penyakit autoimun di mana sistem imunisasi badan menyerang dan memusnahkan sel penghasil insulin dalam organ pankreas kita. Oleh itu, type 1 diabetes ini tidak boleh menghasilkan insulin ataupun hasilkan terlalu sikit. Jadi mereka perlu ambil insulin dari luar secara manual, sama ada dalam bentuk injection ataupun perlu pump untuk kawal paras gula dalam darah. Bila mereka makan tu, mereka perlu tahu bila nak ambil insulin dan berapa banyak. Kalau tak, paras gula dalam darah akan kekal tinggi. Yang kedua adalah diabetes paling dikenali, iaitu type 2 diabetes. Ini disebabkan badan kita menjadi insulin resistant ataupun kurang sensitif terhadap insulin. Sekali lagi, saya akan explain dengan mudah. Kalau kita ambil benda-benda manis ni, tinggi karbohidrat, paras gula dalam darah kita akan naik secara mendadak dalam tempoh yang singkat. Hormon insulin pun akan dirembeskan dengan banyak dan cepat. Sekali-sekala tu tak apa, tapi kalau kerap sangat berlaku, insulin asyik dirembeskan dengan banyak, kita punya sel-sel dalam badan pun dah jadi lali, dah malas layan dengan hormon insulin tu, badan kita dah jadi resistant terhadap insulin. Lalu kita pun tak mampu lagi nak kawal paras gula dalam darah. Insulin resistant dan type 2 diabetes ni lazimnya disebabkan oleh faktor gaya hidup seperti obesiti, kurang aktiviti fizikal, diet tidak seimbang dan pemakanan tinggi gula. Tapi jangan risau, ia juga boleh pulih andai kata kita betulkan gaya hidup tadi sebelum terlambat. Tapi jangan tunggu ada kencing manis baru nak insaf. Mencegah lebih baik dari merawat. Yang terakhir adalah bukan type 3 diabetes tapi GDM, iaitu gestational diabetes mellitus, iaitu kencing manis yang berlaku ketika hamil. Ketika hamil, banyak perubahan hormon yang berlaku. Jadi antara yang terkesan adalah insulin.
Kebiasaannya, keadaan akan kembali ke normal selepas anda bersalin. Namun ketika hamil itu, penghidap perlu mengawal pengambilan pemakanan terutamanya karbohidrat kerana ia boleh memberi kesan negatif terhadap bayi dan risiko untuk anda kena type 2 diabetes selepas bersalin pun lebih tinggi. Alright, topik yang agak padat, harap anda memahami tentang sejarah ringkas penyakit kencing manis, tentang gula dalam darah, bagaimana insulin dan glukagon berfungsi untuk mengawal paras gula dalam darah dan 3 jenis diabetes yang boleh berlaku. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Itu sahaja daripada saya, Coach Aizat. Semoga kita jumpa lagi. Sekian. Jadi, untuk diabetes ini, mereka ada masalah dari segi... Jadi, untuk diabetes ini, mereka